Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, jadi pada hari ini kita masih lagi meneruskan tajuk 4 di dalam buku teks sejarah rakyat Malaysia. Namun subtopik pada kali ini ialah makmurnya tanah airku. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran, objektif pembelajaran murid patutnya dapat menyatakan berkaitan pertempatan dengan masyarakat yang mendiami pertempatan tersebut. Okey, kita mulakan ya. Okey, cikgu besarkan sedikit supaya mudah untuk kamu tengok. Okey, sejak berabad dahulu, masyarakat Malaysia mengusahakan pelbagai pekerjaan demi memakmurkan tanah air ini. Sebelum merdeka, pertempatan masyarakat di negara ini terpisah berdasarkan pekerjaan masing-masing. Okey, sebelum merdeka dahulu, tak macam hari ni. Jiran kita bukan Cina, jiran kita bukan India. Okey, maksudnya kalau kita berbahasa Melayu, dalam satu kampung ataupun satu tempat komuniti tu orang Melayu je semuanya. Kalau orang Cina je semuanya. Pertempatan pada masa dahulu dia mengikut kaum. Cuba kita tengok gambar yang pertama. Kaum Melayu di muara sungai. Oh my god! Wow! Tengok ini ada pot, ada sampan, ada rumah-rumah zaman-zaman dahulu. Apa yang murid ini kata? Pada masa dahulu, pertempatan orang Melayu bertumpu di pesisir pantai dan muara serta tebing sungai. Aktiviti utama mereka adalah menangkap ikan, bertani dan berniaga secara kecil-kecilan. Ada juga sebahagian kecil kaum Melayu yang tinggal di kawasan pentadbiran yang kemudiannya berkembang menjadi bandar. Pada masa ini, kaum Melayu tinggal di kampung dan bandar serta bekerja dalam pelbagai bidang. Walaupun dia cakap macam tu, tapi kebanyakan orang Melayu dahulu dia tinggal di kampung. Bercucuk tanam, macam tadi lah, menangkap ikan, jadi nelayan, bertani, dan berniaga secara kecil-kecilan. Berniaga pun dalam kampung antara kaum mereka saja. Kalau Melayu berniaga lah dalam kawasan Melayu tu. Ada juga yang tinggal di bandar tapi sedikit. Ada yang jadi kerani di pejabat, ada yang jadi mungkin jadi polis, ataupun ada juga yang berniaga di bandar tapi bilangannya sedikit. Kebanyakan orang Melayu dahulu memang ditempatkan di kampung. Dulu kita pernah belajar kan dasar pecahan perintah yang diperkenalkan oleh British. Yang kedua, apa murid lelaki ni sebut? Dia cakap apa? Yang kedua gambar ni ialah pertempatan kaum Cina di bandar. Oh my god! Wow! Baca dulu. Kaum Cina pada masa dahulu bekerja sebagai pelombong, terutamanya di Selangor dan Perak. Ada juga yang berniaga di bandar dan pekan. Oleh itu, mereka merupakan penduduk yang terbesar di bandar dan pekan baharu. Bandar dan pekan baharu ini dibangunkan sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Pada masa ini, kaum Cina bekerja dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan. Kaum Cina kalau kita boleh kata kebanyakannya berada di bandar. Masa dulu sebelum masa mula-mula orang Cina datang ke Malaysia, mereka diambil bekerja sebagai pelombong. Sebagai pelombong timah, emas dan sumber galian yang ada di Malaysia. Tapi bila tempat tu berkembang, kemudian tempat tu menjadi bandar dan pekan. Jadi orang Cina adalah penduduk yang terbesar di tempat tersebut. Nice. Jadi lama-lama mereka pun menjalankan bidang perniagaan. Seterusnya pertempatan kaum India di kawasan estate. Oh my god! Wow! Kawasan estate tu tahu tak apa? Tak tahu? What? Kawasan estate tu adalah kawasan tempat pokok-pokok getah. Dulu kebanyakan kaum India ni bekerja sebagai penori getah. Kita baca untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut.
Okey, sebelum merdeka, kaum India kebanyakannya tinggal di kawasan estet disebabkan pekerjaan mereka sebagai buruh atau kaki tangan ladang tersebut. Okey, ladang getah lah. Okey, ada juga kaum India yang bertugas dalam perkhidmatan awam dan tinggal di bandar. Pada masa ini, ramai kaum India tinggal di bandar dan pinggir bandar serta berkhidmat dalam pelbagai bidang. Okey, masa dulu, India ni, kaum India dia tinggal di kawasan estet, peladangan getah, pokok getah. Pokok getah tu ditore dan hasilnya dijual. Jadi produk hasil pokok getah ni banyak sebenarnya, macam sarung tangan tu, macam tayar dan sebagainya yang berasaskan getah. Itulah yang itu diperolehi daripada pokok getah. Tapi pada masa sekarang ya, India, China, Melayu dah ada yang tinggal di bandar, ada tinggal di kampung dan bekerja dalam pelbagai bidang. Dia tak ada lagi dalam bidang menoreh getah saja. Okey, kita tengok pula pertempatan orang asli. Oh my god! Wow! Okey, orang asli ni ialah kaum bumi putera yang memang dia tempat asal mereka ni ialah di sini lah, di tanah Malaysia ni, tanah Melayu. Okey, masyarakat orang asli kebanyakannya tinggal di Pahang, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu. Tapi sekarang ni kat semua tempat dah ada. Okey, Johor pun dah ada. Dekat Pahang, Pahang memang dah ada lah kan. Okey, kat Negeri Sembilan pun ada. Okey, tapi jumlah mereka bukanlah sebesar yang berada di Pahang, Perak, Selangor dan yang dinyatakan tadi. Mereka menjalankan kegiatan mencari hasil hutan. Dah duduk di hutan kan, berburu dan menangkap ikan. Pada masa ini, kawasan pertempatan orang asli telah mengalami banyak perubahan. Masa sekarang ni dah banyak perubahan. Mereka dah ada yang tinggal di rumah batu, ada Astro, ada Unify, ada internet dan sebagainya. Mereka terlibat dalam pelbagai bidang pekerjaan. Sekarang ni jangan ingat orang asli dia duduk dalam hutan je, tak. Kalau awak tengok di luar, contohnya di Pahang je, orang asli ada bekerja sebagai seorang guru, ada bekerja sebagai seorang polis, pejabat awam, berniaga dan sebagainya lagi lah. Nice. Kita teruskan lagi. Ada juga yang berniaga kraftangan dan hasil hutan seperti herba dan madu. Ini masa sekarang lah. Kita tengok seterusnya. Kita pergi ke seberang pula. Sebelum cikgu teruskan, ada yang dah tidur ke? What? No! God, please, no! 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 Kalau dah mengantuk tu, pergi minum air. Pause dulu video ni, minum air. Tepuk-tepuk sikit pipi. Boleh kita teruskan? Rumah panjang etnik Iban di Sarawak. Di Sarawak, pertempatan masyarakatnya pada masa dahulu juga turut terasing berdasarkan etnik seperti Iban, Bidayuh, Kenyah dan Penan. Mereka menetap di kawasan pedalaman dan muara sungai. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan mencari hasil hutan. Orang Melayu dan Melanau pula bertumpu di kawasan pesisir pantai kerana bekerja sebagai nelayan, peniaga dan petani. Orang Melayu pun ada juga, etnik Melayu di Sarawak ni. Pada masa ini, orang Melayu dan Melanau lebih bertumpu di kawasan bandar besar. Terdapat juga etnik lain yang turut berhijrah ke bandar dan menyebabkan generasi baharu etnik ini sukar dikenali. No! God, please, no! 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 Mereka terlibat dalam pelbagai bidang pekerjaan. Masa dulu orang-orang etnik orang-orang di Sarawak ni pun dia ada terasing berasaskan etnik ya. Mungkin ada yang bercocok tanam, ada yang berada di muara sungai. Tapi kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan mencari hasil hutan.
Okay, tapi masa sekarang ni kita pun dah susah nak tengok kan. Kalau dulu potongan gaya rambut orang Iban pun dia ada potongan gaya rambut yang tersendiri. Okey, kita boleh kenal. Okey, dia ni orang Iban. Okey, dia ni orang Bidayuh. Dia ni orang Kenyah, Penan dan Melayu dan sebagainya. Tapi masa sekarang ni oleh sebab pergolakan, pemodenan, arus terkini, jadi kita pun nak tengok kita tak apa nak bezakan mereka ni daripada etnik mana. Okay, kecuali kalau orang-orang tua di Sarawak tu, kita boleh kenal. Okay, sebab mereka masih lagi mengamalkan pakaian, gaya hidup, style, keterampilan pada masyarakat yang tertentu lah. Dan itu kita boleh kenal. Okay. Tapi yang dah duduk di bandar, yang mengalami proses pemodenan dengan rambutnya yang dah berwarna-warni kan, kita pun tak boleh nak kenal. Okey, pertempatan etnik Bajau di pesisir pantai. Oh my god! Wow! Okay, kita pergi Sabah pula. Okey, pertempatan penduduk di Sabah pada masa ini juga telah mengalami perubahan. Zaman dahulu, etnik Kadazan Dusun tinggal di pedalaman dan bekerja sebagai petani dan pemungut hasil hutan. Etnik Bajau tinggal di darat dan pesisir pantai serta bekerja sebagai nelayan. Sementara itu, etnik Murut tinggal di kawasan berbukit, mengusahakan penanaman padi huma dan memungut hasil hutan. Okey, tengok dia ada 3 etnik dia sebutkan kat sini. Okey, yang pertama ialah Kadazan Dusun. Okey, tinggal di pedalaman dan bekerja sebagai petani dan memungut hasil hutan. Okey, contoh hasil hutan tu macam madu ke, akar-akar kayu ke, herba-herba ke, sebagainya yang berkaitan dengan hasil hutan. Okey, tapi etnik Bajau dia tinggal di darat dan pesisir pantai. Tengok macam rumah dia kat sini. Ini rumah etnik Bajau. Okey, mereka bekerja sebagai nelayan menangkap ikan. Okey, dan yang ketiga etnik Murut. Okey, Murut ni tinggal di kawasan berbukit, mengusahakan penanaman padi huma dan memungut hasil hutan. Okey, hasil yang berada di bukit itulah. Okey, tapi pada masa kini ramai yang telah berhijrah ke bandar, terutamanya generasi muda. Mereka lebih berminat menceburi bidang perkhidmatan awam, swasta dan perniagaan, terutamanya yang berasaskan pelancongan. Tapi, okey, dia cakap dekat sini, namun masih ada masyarakat di Sabah yang mengekalkan identiti dan pekerjaan lama mereka. Okay, ni baguslah. Okay, kalau dah semua pergi bandar dan kita dah pupus etnik ataupun identiti yang mula-mula nenek moyang mereka perkenalkan dahulu. Okay, walau semoden mana pun kita, walau semaju mana pun kita, okay, budaya kita, adat resam jangan dilupakan. Okay, sebelum kita akhiri kerajaan kini telah berubah disebabkan generasi muda tidak berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi ibu bapa mereka. No! God, please, no! 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 Macam cikgu cakap tadi Okey, banyak berubah sebab generasi muda, generasi macam kita, macam cikgu, macam generasi awak ni, dah berubah. Mungkin disebabkan oleh arus pemodenan, dah maju, dah moden, kita pun dah tak nak buat kerja-kerja yang macam nenek moyang kita buat, macam macam tanam padi huma ke, jadi nelayan ke. Dah ramai tak nak buat. Sebab yang antaranya sebabnya kerjaan tersebut susah, berpanas, berhujan. Kalau boleh awak semua nak kerja dalam keadaan berpendingin hawa, bersejuk, selesa. Tapi sebenarnya warisan adat resam kita mesti teruskan. Tak pergi teruskan. Taraf pendidikan yang lebih tinggi telah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas untuk diceburi. Bila pada masa sekarang ni anak-anak orang asli, orang Melayu, orang Iban, orang Cina, orang India dan sebagainya, dah ramai yang masuk universiti, dah ramai yang berjaya, ramai yang dijazah. Bila ramai yang ada contohnya macam ada kelayakan ijazah, maka peluang untuk pekerjaan mereka terbuka luas.
So, mereka boleh pilih nak kerja di bandar ataupun di kampung, dan sudah pastilah kebanyakan mereka lebih suka bekerja di bandar. Okey, seterusnya selain itu, pelbagai dasar telah dibuat oleh kerajaan selepas merdeka untuk menyatu padukan masyarakat. Okey, dasar ni dibuat untuk menyatu padukan kita semua. Okey, kalau cuba bayangkan ya, kalau kita tinggal berasingan, kita tak kenal pun dengan masyarakat Cina, kita tak kenal pun dengan masyarakat India, kita tak kenal pun dengan masyarakat orang asli. So, macam mana kita nak bersatu padu kalau kita tak tinggal bersama-sama? Kalau kita tinggal bersama-sama, kita boleh saling kenal mengenali, bertukar-tukar pendapat mengenai adat besar, budaya dan sebagainya. Okey, tolong-menolong. Okey, seterusnya, kongsian ekonomi yang sama rata antara kaum juga menyebabkan tiada lagi pemisah tempat tinggal. Kesannya, masyarakat di negara kita tinggal dalam persekitaran yang sama tanpa mengira kaum dan etnik serta saling menghormati. Okey, kalau semuanya sama, okey, nanti tak adalah kaum yang dengki ataupun iri hati. Contoh, kalau kaum Melayu, mereka mereka mengamalkan perniagaan, mereka banyak duit. Jadi kaum-kaum lain yang mengamalkan bercucuk tanam ataupun yang mengamalkan konsep makan gaji ni, dia akan jealous sebab duit yang mereka terima kurang daripada duit yang orang Melayu dapat. Jadi sebab itulah kerajaan perkenalkan persekitaran yang sama tanpa mengira kaum dan etnik. Okey, supaya kita boleh bersatu padu, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan khianat, perasaan marah dan sebagainya. Okey, itulah akhirnya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Masih ada lagi pembelajaran kita. Okey, jangan lupa buat soalan yang cikgu dah bagi dalam Google Classroom. Okey, jangan lupa turn in. Okey, jawab senang je soalan. Okey, semuanya berdasarkan dalam buku teks. Okey, kalau awak nak jawab tu, cikgu benarkan untuk awak buka buku teks dan rujuk semua maklumat yang ada dalam buku teks ni untuk menjawab soalan. Okey, dan cikgu pasti tanpa buka buku teks pun kebanyakan daripada kamu boleh buat soalan tersebut. Mudah, sangat senang berdasarkan apa yang kita telah pelajari hari ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.